Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua buat adik-adik yang berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Medini Johor Bahru. Jadi hari ini saya nak sharekan tentang tips persediaan peperiksaan untuk para pelajar. Kepada adik-adik semua, saya faham tentu ramai yang takut dengan nama PSA pun takut, tak kira lah PSR ke, PT3 ke, SPM, STPM, STAM, apa sekalipun, bagaimanapun kita akan rasa takut. Tapi bagaimana persediaan adik-adik untuk menghadapi peperiksaan? Tak kira lah apa pun subjek yang bakal kita hadapi, persediaan sebelum menempuh peperiksaan itu yang penting. Adakah kita sudah bersedia? Berapa peratus persediaan kita? 80% atau masih 50% ataupun kurang daripada itu? Tak apa. Jangan bimbang, apapun kertas esok untuk peperiksaan subjek seterusnya, kita pastikan kita bersedia dan bersedia. Ulang kaji dan percaya yang kita boleh melakukan. Tak ada yang mustahil. Nak tahu persediaan apa lagi yang perlu kita buat sebelum menghadapi peperiksaan? Okey, hari ini saya nak kongsikan kepada kita semua. Jadi yang pertamanya, elakkan diri kita daripada study last minute. Jangan kita gemar sangat belajar sangat-sangat akhir. Please lah, sangat-sangat. Tolonglah, jangan study last minute. Melainkan, kita semua memang dalam kelas jenis yang fokus dan tumpukan perhatian sepenuhnya dalam kelas. Paling tak pun kita ni mungkin jenis yang study sebelum masuk kelas. Masuk tak dalam kategori itu? Apapun setiap daripada kita mempunyai cara yang berbeza. Ada orang mungkin study last minute tapi dalam kelas dia faham dan cepat pick up apa yang disampaikan oleh guru-guru di hadapan kelas. So tak heranlah dia boleh skor dalam peperiksaan walaupun dia punya persediaan tu boleh dianggap sebagai persediaan saat-saat akhir. Walau bagaimanapun, jangan amalkan study last minute ni. Luangkan sedikit masa untuk mengulang kaji. Tak salah kalau kita nak mempersiapkan diri kita dengan lebih awal, kerana kita akan lebih relax dan kurang tekanan dalam menghadapi peperiksaan yang akan datang. Dan begitu juga apa yang saya nak pesan pada semua. Yang keduanya, two head is better than one. Dua kepala lebih baik, lebih baik daripada satu kepala. Maksudnya apa? Dua kepala lebih baik daripada seorang ni apa maksudnya? Maksudnya kita ajak kawan-kawan kita untuk berbincang dengan kita, buat study group atau belajar secara berkumpulan tentang topik yang mungkin kita kurang mahir. Ada setengah orang dia mungkin kurang mahir bab matematik, tapi dalam bab sejarah dia paling power. Dia pula mungkin kurang sejarah, kita pula mungkin dia mungkin power matematik tapi kurang bab sejarah, kita pula power dalam sejarah. Contohlah. Jadi dengan adanya study group, kita boleh berbincang tentang satu topik yang mana yang kita lemah. Belajar berkumpulan ini bukan hanya boleh dapat bantu orang yang kurang mahir dalam satu subjek, tapi juga akan dapat meningkatkan pemahaman dan daya ingatan kita dengan mengajar orang lain. Jangan kedekut ilmu, jangan. InsyaAllah, bila kita mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan pula urusan kita dalam peperiksaan kita, insyaAllah. Itu semangat yang kita kena ada. Yang ketiga, apa yang saya nak pesan adalah persiapkan, sediakan nota ringkas dan padat. Ini penting tau. Kalau boleh, elakkan daripada copy paste ayat dalam buku teks. Cukuplah kita senaraikan poin-poin penting dan cuba untuk faham dan meringkaskan poin tersebut dalam bentuk yang kita sendiri boleh ingat. Mungkin kita boleh cuba macam tu. Seterusnya, dalam hal ini juga kita boleh tengok macam mana menurut satu kajian psikologi, nota yang berwarna-warni dapat bantu meningkatkan daya ingatan serta merangsang mood pelajar. Be creative. Jadi seorang yang kreatif dalam menulis nota. Tapi tips ini tak semestinya diaplikasikan kepada semua orang. Ada orang jenis yang tak suka tengok nota warna pelangi. Ada pelajar yang suka conteng-conteng buku. Ada juga yang tak tulis nota langsung. Jadi apa-apa pun terserahlah pada adik-adik sekalian mana cara dan kaedah yang kita selesa. Yang keempat, tolong jaga pemakanan dan kesihatan kita. Tolong jaga pemakanan dan kesihatan kita. Selain pada persediaan dari segi akademik, jangan sampai abaikan pemakanan dan juga kesihatan. Amalkan diet yang seimbang dan kurangkan makanan ringan dan kurang sihat. Makanan memainkan peranan yang sangat penting untuk mengekalkan tumpuan dan tenaga kita. Ingat tu. Sebab bila kita ni ada tenaga, bila kita ada tahap kesihatan yang baik, maka kita akan dapat kekalkan fokus, kita dapat kekalkan pemerhatian kita dalam satu subjek. Rajinkan diri kita untuk bersenam. Kerana otak juga memerlukan rehat yang cukup setelah penat menghadapi buku sepanjang hari. Seperti badan kita,
otak kita pun pandai penat juga tau, maka kita tak tahu. Yang kelima, tolonglah kurangkan hiburan dan media sosial. Tolong sangat. Memang tak dapat dinafikan hiburan seperti menonton TV, drama Korea, anime dan juga media sosial, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok sedikit sebanyak akan mengganggu kita untuk kekal fokus dalam mengulang kaji. Please stop dengan segala perkara yang boleh mengganggu kita untuk fokus. Kali ini kita kena train, kita kena latih otak kita ni supaya dijauhkan daripada benda yang boleh mengganggu fokus. So kalau boleh bersabarlah dulu daripada pegang handphone ataupun laptop untuk benda-benda yang tak ada kena-mena dengan study. Caranya mudah saja. Jangan letak perkara-perkara yang melekakan ini di tepi buku kita, melainkan dia ada gunanya untuk study. Nanti nafsu kita akan menarik tangan kita untuk menyentuh handphone, menyentuh gadget, menyentuh tablet supaya kita dapat buka media-media yang kita cenderung, WhatsApp, TikTok, Instagram dan sebagainya. Yang keenam, minta doa dan restu daripada kedua orang tua. Yang jauh jangan lupa call parents, kan? Kalau mak ayah dia jauh, telefon, minta restu mereka supaya dipermudahkan, supaya you all boleh menjawab. Yang dekat jangan segan nak peluk cium tangan mak ayah, minta restu setiap kali you all nak exam. Penting sangat waktu ni minta doa dan restu dan mendapat berkat kedua ibu bapa kita, barulah nak jawab peperiksaan tu dapat jawab dengan tenang. Solat pun jangan lupa, hargai masa dengan sebaik-baiknya. Caranya adalah dengan solat apabila masuk waktu, tinggalkan nota seketika untuk solat, minta petunjuk dan doa pada Allah untuk supaya kita dapat menjawab paper tu nanti. Dan sesungguhnya apabila kita jaga hubungan kita dengan Allah, pasti Allah akan mempermudahkan urusan kita di kemudian hari. Jadi ini adalah antara tips yang boleh saya kongsikan sikit sebanyak untuk bantu para pelajar untuk menghadapi peperiksaan. Jadi saya harap ia dapat bantu untuk mempermudahkan urusan semasa menjawab peperiksaan. Stay positif, insyaAllah, and please believe, tolong percaya yang you all boleh berjaya. Tolong. Kemudian untuk mak bapak, untuk mak bapak, setiap kali menjelang peperiksaan, ibu bapa biasanya akan lebih stres, akan lebih bimbang berbanding dengan anak-anak. Kebimbangan ini lebih ketara terutama di pihak ibu berbanding bapa. Ibu lah yang lebih gemuruh dan risau kebiasaannya. Mungkin adalah bapa, saya tak salah marah, saya mungkin adalah ibu bapa, kan? Dan bapa pula biasanya lebih tenang dan terkawal perasaannya. Jangan pula kerana tekanan yang kita rasakan dan harapan yang kita letakkan pada seseorang anak membuatkan kita kelang kabut sehingga kan kita lupa apa yang sepatutnya dilakukan di saat menjelang peperiksaan. Jadi salah pendekatan yang kita ambil, maka anak akan menengok akibatnya, sehingga kan tanpa disedari akan menjejaskan prestasi peperiksaan mereka tanpa kita sedari. Itu kita takut tu, kan? Jadi sebab itulah kita sebagai ibu bapa mesti tahu persediaan yang perlu dilakukan bagi membantu kecemerlangan anak-anak menjelang peperiksaan. Jadi kalau tanya saya, apakah persediaan yang perlu diambil? Apakah persediaan yang boleh kita ambil kira untuk memastikan sebagai ibu bapa kita juga boleh bantu anak-anak untuk berjaya di dalam peperiksaan. Jadi saya nak kongsi kepada ibu bapa mengenai peranan yang wajib kita laksanakan oleh semua ibu bapa untuk membantu anak-anak kita menjelang peperiksaan nanti. Pertama, saya nak pesan, tolong fahami tekanan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Tolong faham. Bukan sahaja ibu bapa yang bimbang, anak-anak juga sebenarnya bimbang. Mungkin ada di antara mereka ni, mereka tak pandai menunjukkan, dia cuba untuk sembunyikan, cuba tunjuk macam dia okey, kan? Dia tak nak tunjukkan kebimbangan, tapi dapat dilihat dari segi perubahan sikap dan tingkah laku mereka. Kita akan boleh tengok. Jadi kita kena faham, ada anak-anak yang runsing, lalu dia tak ada selera makan, tapi ada juga yang menjadi terlalu kuat makan, ada juga yang tak boleh tidur, tapi ada pula yang semakin banyak tidurnya. So ini berbeza antara individu. Kemudian ada yang murung, marah-marah, sensitif dan sebagainya. Sememangnya perasaan bimbang akan menyebabkan berlakunya perubahan sikap dan tingkah laku ini. Selain dari itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena juga memahami sebagai ibu bapa, kita perlu peka terhadap perubahan
dan cuba sedaya upaya mengurangkan tekanan itu dengan lebih memahami anak-anak kita. Ini penting. Kalau tidak, anak-anak kita mungkin akan memberontak. Anak-anak kita akan rasa sangat, orang kata apa, sangat tertekan, kan? Dan nyatakan kepada anak-anak kita apa yang kita harapkan dari mereka, dan apa yang kita nak adalah supaya mereka melakukan yang terbaik mengikut kemampuan diri mereka. Nyatakan juga kepada mereka bahawa kecemerlangan akademik bukan hanya satu-satunya syarat untuk mereka hidup cemerlang di dunia. Ada macam-macam cara, tetapi bukanlah bermakna dia boleh main-main, tak. Tapi kita nak mereka bersungguh-sungguh, tapi jangan sampai tertekan seolah-olah dah tak ada cara lain. Tapi kita buat yang terbaik pada peluang yang kita ada. Ramai yang gagal dalam pelajaran tapi hidup senang dan berjaya dalam bidang sukan, dalam bidang nyanyian, dalam bidang muzik, seni, lakonan, perniagaan dan lain-lain. Dan apabila tinggal beberapa hari lagi menjelang peperiksaan, elakkan daripada menyuruh anak-anak ini menjawab terlalu banyak soalan-soalan yang tidak diketahui penyelesaiannya. Kerana ini akan dapat membuatkan anak-anak ini terasa seolah-olah, oh aku ni tak bersedia ni, habislah aku, teruklah aku sampai aku nanti. Yang tu kita nak elakkan. Keyakinan diri akan tergugat, dan ini boleh menjejaskan prestasi para pelajar ketika menjawab soalan-soalan yang sebenarnya mereka sedia ketahui. Jadi adalah lebih baik ibu bapa diam tanpa memberi sebarang komen apabila didapati perasaan anak terlalu tertekan sehingga ada ketikanya dia memberontak lalu meluahkan perasaannya dengan mengatakan dia pasti gagal. Tentu gagal mah. Tak usahlah tengok lagi, tak usahlah berharap lagi. Perhatikan saja gelagat anak-anak kita, kerana kebiasaannya luahan perasaan itu bukanlah perasaan yang sebenar. Dia tidak bermaksudkan apa-apa dengan kata-katanya yang sekadar melepaskan perasaan itu saja. Oleh itu, biarkan anak itu seketika. Biarkan anak itu seketika. Dan saya juga nak berpesan kepada semua, selepas itu, bila anak itu kita dah bagi dia bertenang, biarkan anak itu, ajak anak-anak melakukan aktiviti yang menyeronokkan, tanpa perlu keluar dari rumah. Misalnya adakan masa menonton cerita jenaka seketika, berhibur, bergelak ketawa keluarga seketika. Nak riliskan sekejap. Ini akan dapat mengendurkan, dapat riliskan, mengendurkan perasaan yang tegang dalam diri anak, dan dia kini bersedia untuk, orang kata, supaya dia dapat belajar semula, dapat kembali dapatkan semangat untuk sambung belajar lagi. Dan jadi di waktu ini tanamkan keyakinan dalam diri anak-anak kita, rancang bersama jadual ulang kaji mereka, dan cubalah mudah-mudahan setiap langkah tu kita cuba senaraikan, cuba mudah-mudahkan setiap langkah yang mahu diambil. Itu yang pertama. Kedua, kepada kedua bapa, tingkatkan keyakinan diri anak-anak. Kadang-kadang bukan semua yang yakin pada diri. Kadang dengar kawan-kawan boleh berjaya, dia takut sangat dia tak berjaya. Dia rasa dia tak kuat, dia rasa dia tak cukup hebat lagi. Keyakinan diri yang tidak mantap sering menghantui jiwa anak-anak kita. Ada di antara mereka memang sudah membawa ulang kaji sejak dari awal lagi, tetapi tetap tidak ada keyakinan diri. Ini berlaku. Dan sebagai ibu bapa, kita perlu tahu keyakinan itu datangnya daripada persediaan. Semakin bersedia anak-anak kita, maka semakin yakinlah dia. Dan persediaan ini pula bukanlah sekadar membaca, bukan sekadar menghafal dan menyediakan nota semata-mata, tetapi persediaan ini mestilah merangkumi aspek menerima input dan mengeluarkan output, iaitu maklumat. Dan proses mendapatkan maklumat termasuklah membaca, membuat nota ringkas, menghafal, bertanya dan mengetahui tentang teknik menjawab soalan-soalan. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Selain pada itu, proses mengeluarkan maklumat pula adalah menjawab soalan-soalan seperti membuat latihan, latih tubuh dan simulasi dengan menggunakan segala pengetahuan yang diperolehinya dan proses mendapatkan maklumat itu tadi. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, selain pada itu, kepada kedua ibu bapa, kepada anak-anak, jangan lupa memohon daripada Allah. Mohon kepada Allah banyak-banyak supaya diberikan kecemerlangan kepada kita. Yang kita kena yakin. Kadang-kadang kita terlupa nak doa, sedangkan Allah dah beritahu, ud'uni istajib lakum, berdoalah aku akan makbulkan. Jadi mana kata doakan supaya kita beroleh kejayaan. Dan tentang doa, apa yang saya boleh sharekan kepada semua antara doa yang kita boleh baca,
Baca doa yang simple. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Iftah alaina fatan qariban ya fattah ya alim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Doa lah apa yang kita tahu. Dan paling baik sekali lah doa yang kita faham. Doa dalam bahasa Melayu pun kita boleh minta. Doa pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Walaupun kita dulu tak berpeluang hidup dengan tenang, hidup dengan senang, tapi kita berdoa kepada Allah. Kita mungkin sebelum keluarga kita susah, tapi kita nak berazam, nak berjaya dalam perpisahan, berdoa. Dalam bahasa Melayu pun tak apa, tak ada masalah. Kan? Jadi ayah, mak dan anak-anak solat berjemaah, kita berdoa, minta kepada Allah banyak-banyak. Ingat, jangan pernah berhenti meminta daripada Allah, kerana Allah tak pernah memberi kepada kita, tak pernah berhenti memberi kepada kita walaupun kita tidak minta. Jadi saranan saya kepada semua, ingat, masa masih ada, kita masih boleh berjaya. Orang yang bijak akan sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, dan bukan je nampak masalah pada setiap jalan. Doalah macam mana kita nak doa sekalipun, banyakkan doa setingginya pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan permintaan kita. Kita jumpa lagi. Itu saja daripada saya, buat pelajar, buat ibu bapa, dan buat semua yang mengikuti video ini secara maya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kesempatan. Pokok Sukayu Daun Selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.